Petikan pertama, rencana. Anda diberi masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Dengar petikan rencana berikut dengan telitinya dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Menabunglah dalam SSPN. Setiap ibu bapa pasti mempunyai impian dan harapan untuk melihat anak-anak berjaya melanjutkan pengajian ke Menara Gading selepas menamatkan pelajaran pada peringkat sekolah. Namun begitu, ibu bapa turut memikirkan beberapa masalah apabila anak-anak mereka mendapat tawaran melanjutkan pelajaran. Antaranya termasuklah masalah berkaitan dengan kos yang tinggi untuk membiayai iuran pengajian dan kos sara hidup anak-anak di universiti. Skim Simpanan Pendidikan Nasional SSPN merupakan satu kaedah terbaik untuk ibu bapa menabung. Simpanan ini merupakan pelan tabungan pendidikan patuh syariah terbaik yang diperakui oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Selain itu, SSPN menawarkan dividen simpanan kompetitif pada setiap tahun dengan kadar 4%. Seterusnya, skim ini dijamin oleh kerajaan dan penyimpan mempunyai risiko yang paling minimum dari segi keselamatan wang simpanan mereka. Satu perkara yang kurang diketahui oleh penyimpan SSPN ialah simpanan ini turut menawarkan manfaat takaful bagi 36 penyakit kritikal seperti penyakit jantung, parah, diabetes, hipertensi dan penyakit buah pinggang. Oleh itu, SSPN ialah instrumen simpanan terbaik yang wajar dipilih oleh ibu bapa, terutama bagi mereka yang mempunyai anak-anak yang masih kecil. Hal ini dikatakan demikian kerana simpanan boleh dibuat dalam SSPN seawal usia anak 1 hari. Jelas sekali, ibu bapa wajar merebut peluang yang ditawarkan oleh kerajaan demi masa hadapan anak-anak sebagai persediaan untuk menampung kos pengajian yang semakin meningkat. Anda diberi masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Petikan rencana akan dibaca sekali lagi. Menabunglah dalam SSPN. Setiap ibu bapa pasti mempunyai impian dan harapan untuk melihat anak-anak berjaya melanjutkan pengajian ke Menara Gading selepas menamatkan pelajaran pada peringkat sekolah. Namun begitu, ibu bapa turut memikirkan beberapa masalah apabila anak-anak mereka mendapat tawaran melanjutkan pelajaran. Antaranya termasuklah masalah berkaitan dengan kos yang tinggi untuk membiayai iuran pengajian dan kos sara hidup anak-anak di universiti. Skim Simpanan Pendidikan Nasional SSPN merupakan satu kaedah terbaik untuk ibu bapa menabung. Simpanan ini merupakan pelan tabungan pendidikan patuh syariah terbaik
yang diperakui oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Selain itu, SSPN menawarkan dividen simpanan kompetitif pada setiap tahun dengan kadar 4%. Seterusnya, skim ini dijamin oleh kerajaan dan penyimpan mempunyai risiko yang paling minimum dari segi keselamatan wang simpanan mereka. Satu perkara yang kurang diketahui oleh penyimpan SSPN ialah simpanan ini turut menawarkan manfaat takaful bagi 36 penyakit kritikal seperti penyakit jantung, parah, diabetes, hipertensi dan penyakit buah pinggang. Oleh itu, SSPN ialah instrumen simpanan terbaik yang wajar dipilih oleh ibu bapa, terutama bagi mereka yang mempunyai anak-anak yang masih kecil. Hal ini dikatakan demikian kerana simpanan boleh dibuat dalam SSPN seawal usia anak 1 hari. Jelas sekali, ibu bapa wajar merebut peluang yang ditawarkan oleh kerajaan demi masa hadapan anak-anak sebagai persediaan untuk menampung kos pengajian yang semakin meningkat. Petikan kedua, cerpen. Anda diberi masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Dengar petikan cerpen berikut dengan telitinya dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Cerpen Kaduk, Ayam dan Raja. Kau tahu apa terjadi kepada Kaduk selepas tanahnya diambil? Dia dan isteri serta seorang anak lelaki hidup merempat dan menumpang di atas tanah yang sebenarnya tanahnya sendiri. Dari miskin menjadi bertambah miskin. Dari susah menjadi lebih susah. Masa berganti masa, anak lelakinya pun dewasa dan berumah tangga. Kaduk sudah bercucu, seorang lelaki juga. Zaman sudah berubah. Si Kaduk telah meninggal dunia. Raja yang zalim itu pun sudah mati. Silap, sudah mangkat. Anak dan cucu Kaduk hidup pada zaman merdeka dan sempat mengecapi kemajuan negara. Kota raya semakin megah dengan bangunan-bangunan yang tinggi menjulang. Ya, mereka hidup pada zaman kita yang serba maju. Pada zaman ini, tiada lagi raja yang pergi ke kampung-kampung mengajak rakyat menyabung ayam. Kaduk menamakan anaknya Hasan atas nasihat ustaz yang datang mengajar di madrasah kampungnya. Hasan membawa pengertian yang baik. Hasan juga telah memilih nama yang baik untuk anaknya, selaras dengan ajaran Islam, iaitu Hakim yang bererti bijaksana. Kau lihat, nama juga mencerminkan kemajuan. Anda diberi masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Petikan cerpen akan dibaca sekali lagi.
Cerpen Kaduk, Ayam dan Raja. Kau tahu apa terjadi kepada Kaduk selepas tanahnya diambil? Dia dan isteri serta seorang anak lelaki hidup merempat dan menumpang di atas tanah yang sebenarnya tanahnya sendiri. Dari miskin menjadi bertambah miskin, dari susah menjadi lebih susah. Masa berganti masa, anak lelakinya pun dewasa dan berumah tangga. Kaduk sudah bercucu, seorang lelaki juga. Zaman sudah berubah. Si Kaduk telah meninggal dunia. Raja yang zalim itu pun sudah mati. Silap, sudah mangkat. Anak dan cucu Kaduk hidup pada zaman merdeka dan sempat mengecapi kemajuan negara. Kota raya semakin megah dengan bangunan-bangunan yang tinggi menjulang. Ya, mereka hidup pada zaman kita yang serba maju. Pada zaman ini, tiada lagi raja yang pergi ke kampung-kampung mengajak rakyat menyabung ayam. Kaduk menamakan anaknya Hasan atas nasihat ustaz yang datang mengajar di madrasah kampungnya. Hasan membawa pengertian yang baik. Hasan juga telah memilih nama yang baik untuk anaknya, selaras dengan ajaran Islam, iaitu Hakim yang bererti bijaksana. Kau lihat, nama juga mencerminkan kemajuan. Petikan ketiga, berita. Anda diberi masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Dengar petikan berita berikut dengan telitinya dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Seorang maut kemalangan di Rembau. Rembau. Seorang remaja perempuan maut manakala 2 rakannya cedera parah dalam kemalangan membabitkan 2 kenderaan di kilometer 232.8 Lebuh Raya Utara Selatan plus arah utara awal pagi tadi. Dalam kejadian pada jam 1.30 pagi itu, Anna Suzana, 18, yang beralamat di Skudai Johor, disahkan maut di tempat kejadian, sementara 2 lagi rakannya, iaitu lelaki berusia 20 tahun dan perempuan berusia 19 tahun cedera parah. Ketua Polis Daerah Rembau berkata, kemalangan berkenaan membabitkan kereta dinaiki mangsa bersama-sama 2 rakannya dengan sebuah lori. Katanya, mangsa dalam perjalanan dari Johor Bahru menghala ke Senawang. Kemalangan berlaku apabila pemandu kereta berkenaan dipercayai hilang kawalan lalu merempuh bahagian belakang lori yang sedang bergerak di lorong kiri. Sementara itu, pemandu lori Muhammad Isa Wahab 49 berkata ketika kejadian beliau dalam perjalanan menghantar roti dari Air Keruh, Melaka, menghala ke Senawang. Katanya, beliau memandu di lorong paling kiri dan terkejut apabila mendengar dentuman yang kuat dari belakang lori. Beliau memberhentikan kenderaan di lorong kecemasan dan turun dari lori untuk melihat perkara yang berlaku. Anda diberi masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Petikan berita akan dibaca sekali lagi.
Seorang maut kemalangan di Rembau. Rembau. Seorang remaja perempuan maut manakala dua rakannya cedera parah dalam kemalangan membabitkan dua kenderaan di kilometer 232.8 Lebuh Raya Utara Selatan plus arah utara awal pagi tadi. Dalam kejadian pada jam 1.30 pagi itu, Anna Suzana, 18, yang beralamat di Skudai, Johor, disahkan maut di tempat kejadian. Sementara dua lagi rakannya, iaitu lelaki berusia 20 tahun dan perempuan berusia 19 tahun cedera parah. Ketua Polis Daerah Rembau berkata, kemalangan berkenaan membabitkan kereta dinaiki mangsa bersama-sama dua rakannya dengan sebuah lori. Katanya, mangsa dalam perjalanan dari Johor Bahru menghala ke Senawang. Kemalangan berlaku apabila pemandu kereta berkenaan dipercayai hilang kawalan lalu merempuh bahagian belakang lori yang sedang bergerak di lorong kiri. Sementara itu, pemandu lori Muhammad Isa Wahab, 49 berkata ketika kejadian beliau dalam perjalanan menghantar roti dari Air Keruh, Melaka, menghala ke Senawang. Katanya, beliau memandu di lorong paling kiri dan terkejut apabila mendengar dentuman yang kuat dari belakang lori. Beliau memberhentikan kenderaan di lorong kecemasan dan turun dari lori untuk melihat perkara yang berlaku. Petikan keempat, iklan. Anda diberi masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Dengar iklan berikut dengan telitinya dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Kempen menderma buku. Jawatan Kuasa Pusat Sumber Sekolah SMK Bandar Baharu Ceras akan menganjurkan kempen menderma buku sempena Minggu Pusat Sumber Sekolah. Kempen ini akan dijalankan selama sebulan, iaitu sepanjang bulan Mei. Pihak kami menerima sumbangan buku berbentuk akademik, novel dan majalah ilmiah. Setiap penyumbang buku akan diberikan sijil penghargaan. Sumbangan buku boleh diserahkan kepada mana-mana guru jawatan kuasa Pusat Sumber Sekolah. Anda diberi masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Iklan akan dibaca sekali lagi. Kempen menderma buku. Jawatan Kuasa Pusat Sumber Sekolah SMK Bandar Baharu Ceras akan menganjurkan kempen menderma buku sempena Minggu Pusat Sumber Sekolah. Kempen ini akan dijalankan selama sebulan, iaitu sepanjang bulan Mei. Pihak kami menerima sumbangan buku berbentuk akademik, novel dan majalah ilmiah.
Setiap penyumbang buku akan diberikan sijil penghargaan. Sumbangan buku boleh diserahkan kepada mana-mana guru jawatan kuasa pusat sumber sekolah.